المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab penawar bagi hati kita dalam bab yang keempat pada menyatakan sabar. Sebelum daripada ini, dalam kuliah yang lalu kita telah lihat pembahagian tingkatan-tingkatan sabar, dan tingkat ataupun pangkat yang keempat, pangkat yang ketiga ialah pangkat yang pertengahan, iaitu secara mudahnya kadang-kadang seseorang itu menang melawan hawa nafsu dia, maka terhasillah pada waktu itu sabar. Dan terkadang dia kalah dalam melawan keinginan hawa nafsu dia, pada masa itu dia tak dapat sabar. Itu golongan yang ketiga. Maka bercampurlah di antara baik dan buruk. Apabila dia mampu sabar, maka dia mampu untuk junjung kebaikan. Dan apabila dia tak mampu sabar, maka dia tidak melakukan kebaikan. Itu tahap yang ketiga, tahap pertengahan. Sambung pada malam ini, dia nak bagi tahu pada kita sabar ini terhadap perkara yang kita setuju, dan ada juga sabar ini terhadap perkara yang kita tidak setuju. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat yakni perlu. Bahawasanya hajat yakni perlu kepada sabar itu melengkapi ia hajat kepada sabar tu akan segala masa. Segala masa ni maknanya masa senang atau masa susah. Dua-dua tu perlu kepada sabar. Pada waktu yang senang pun kita kena sabar, pada waktu susah pun kita kena sabar juga. Depan nanti dia akan hurailah. Kerana apa kita kena sabar pada setiap masa ni, sama ada ketika kita senang ataupun ketika kita susah? Kerana ni illah, dia panggil illah, kita kena sabar dalam apa jua keadaan, senang ataupun susah. Kerana barang yang mengenai yakni yang menimpa akan manusia itu tiada sunyi ia barang yang menimpa akan manusia tu daripada dua macam, dua benda, ataupun secara umumnya, secara mudahnya kita nak faham, dua perkara inilah yang biasa berhadapan dengan kita. Nanti dia akan perincikanlah pada kita apa benda, dua macam benda tu yang sentiasa berhadapan dengan kita. Baik, yang pertama, barang yang setuju dengan keinginan nafsu seseorang manusia itu. Benda yang kita setuju, benda yang sesuai dengan nafsu kita. Ataupun boleh jadi kita guna istilah belaga angin. Sesuai dengan keinginan kita lah. Kalau orang Pantai Timur panggil belaga angin, sesuai dengan angin dia. Jadi setuju ni maknanya bersesuaian, sesuai dengan keinginan hawa nafsu seseorang. Nanti dia bagi contoh. Depan nanti ada huraian. Dia nak bilang dulu. Yang kedua daripada dua tadi, ni yang kedua. Dua macam tadi, ni yang kedua. Yang kedua yang menyalahi, yakni barang yang menyalahi ia barang tu akan keinginan seseorang tu. Ada dua benda yang berhadapan dengan kita, yang mari dalam hidup kita. Mudah itulah. Yang datang dalam hidup kita ni ada dua benda. Satu benda yang nafsu kita setuju, dan ada benda yang datang yang nafsu kita tak setuju. Mudahnya
Kita duduk dalam keadaan aman damai gini ni, tak hujan, rumah kita tak kena banjir ni, setuju tu, nafsu kita setuju. Tapi bila rumah kita naik air, kena banjir, pas teruk pula, tu benda yang nafsu kita tak setuju. Dua keadaan tu je. Tu contoh ya. Tuan-tuan kiaslah dengan contoh-contoh yang lain lagi dalam hidup kita. Dua bentuk tu je. Yang satunya dipersetujui oleh nafsu kita, yang keduanya yang nafsu tak setuju. Baik. Adapun yang setuju dengan keinginannya, yakni keinginan nafsu seseorang tu, contoh dia bagi, seperti sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan. Tu beberapa contoh jadi bagi tu. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Benda ni semuanya nafsu kita setuju. Tanyalah siapa-siapa pun. Budak kecil, budak besar, budak tua, budak muda. Budak juga tua pun. Gilah tanya siapa pun. Ada orang yang nak badan dia tak sihat? Tak ada. Tanyalah siapa pun. Nak mati dah? Tanya dia. Nak panjang umur lagi dah? No. Duk terlantar lama dah. Tapi bila orang panggil, jemput pergi ke rumah dia, buat semaya ajak, buat doa selamat. Nak minta apa ni ayah haji? Minta tolonglah ustaz, doa panjang umur. Padahal penyakit 3 berangkai pun ada. Macam-macam penyakit dah ada. Nak bangun pun tak boleh dah. Tapi duk minta nak panjang umur situ. Tu benda yang setuju dengan keinginan hawa nafsu kita. Sihat tubuh badan. Tak ada orang yang nak sakit. Dan selamat diri sendiri, selamat harta benda, selamat anak pinak kita daripada kena bala penyakit dan sebagainya. Tu semua benda tu benda yang kena dengan hawa nafsu kita. Dia pun nak gitu, kita pun dapat gitu, suka nafsu kita. Baik, dan kekayaan, yakni kekayaan harta benda, tu semua orang nak juga. Dan kemegahan, yakni kemegahan tu maksud dia pangkat kedudukan. Tak ada orang yang tak nak pada pangkat. Tu Abang Viva tu, orang duk tawar pangkat tu. Abang Viva, tuan-tuan baca tak Abang Viva? Tuan-tuan maklum dalam Facebook banyak duk viral tu. Orang duk tawar macam-macam pada dia. Orang nak bagi duit pun ada, orang nak bagi kereta pun ada. Kerajaan negeri duk sebut. Dalam khutbah Jumaat pun sebut lagi nama dia. Tu benda yang kemegahan berlaku tu. Nafsu setuju tak? Setuju. Siapa tak setuju? Masyhur. Ni bukan nak cerita dia baik tak baik, ni nak cerita nafsu kita. Setuju tak setuju kalau kita duduk dalam keadaan begitu? Orang nak bagi duit pada kita, suka. Orang nak bagi pangkat pada kita. Kalau orang tawar kerja pula pada kita, saya nak tawarkan kerja yang lebih baik sikit lah. Sebab apa? Awak ni hero dah ni. Saat orang lain saat orang lain tak mari lagi bantu, dia mari dah dengan apa? Dengan berbekalkan duit RM50 dia. Bubuh minyak buk dia RM20, buat makan RM30. Lepas tu orang pakat tawar nak bagi duit belakang. Orang ni nak bagi sikit, orang ni nak bagi sikit. Kalau dia terima boleh jadi kaya raya dia. Bahkan ada orang ambil kesempatan guna nama dia untuk kutip bantuan. Tu kalau tuan-tuan follow lah cerita dia. Saya follow dunia ni tuan. Tuan-tuan follow akhirat je, tuan-tuan orang baik. Ada orang nak tawar pada dia, ada orang mempergunakan nama dia untuk kutip bantuan. Asyik baiklah sempat dinafikan. Baik, cuma nak sebutnya tak ada orang yang tak suka pangkat dan kemegahan. Baik. Jadi ini dia bagi contoh. Ada contoh-contoh lain lagi yang ulama bagi. Kasratul ashirah wal atba'. Tu di antara juga. Ramai anak beranak. Tu suka kita. Ramai pengikut suka. Kita mari mana-mana ramai orang ikut kita. Kita mengajar mana-mana ramai orang mendengar. Celak tengok mata terang Allah penuh depan tok-tok guru kan mengajar. Penuh masjid, siapa keluar kena buat khemah. Suka tak? Suka. Ramanya orang ikut aku, ramanya orang nak dengar. Hebatnya benda aku tutur, hebatnya benda aku bercakap. Maklumat yang aku bagi semua ilmiah, sebab tu orang suka dengar. Tu benda yang duduk ada dalam hati kita tu, main tak ada siapa tahu. Kita tengok diri masing-masing. Cuma nak beritahunya, kasratul ashirah ni banyak anak beranak, kemudian banyak pengikut ni, semua orang suka.
Pas kalau orang politik lebih lagi nak sangat pada pengikut ni, tak ada pengikut, jawab dia hilang majoriti, hilang wang pertaruhan. Tu masuk politik sikit. Baik. Nabi SAW pernah satu ketika Nabi tengok cucu dia Hasan dan Husain. Nabi tengok Hasan. Dalam cerita tu Nabi tengok Hasan. Bila Nabi tengok Hasan, Nabi pun mari peluk. Kalau tak silap saya pada masa tu Nabi duduk atas mimbar baca khutbah. Bila Nabi selesai saja berkhutbah, turun daripada mimbar tersebut, Nabi turun, Nabi peluk Hasan bin Ali. Seorang cucu dia yang masih kecil lagi. Lalu Nabi pun berkata, benarlah firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Betul lah Allah Ta'ala kata bahawa harta benda dan anak-anak ni adalah ujian. Tak sabar Nabi kata, aku berasa nak turun peluk budak ni. Tu orang yang suka pada budak. Tuan-tuan yang pernah ada anak kecil, suka. Mula-mula anak yang pertama terutamanya sukanya. Dulu kita hidup berdua dengan bini kita. Tiba-tiba mari yang ketiga, dialah penyeri hidup rumah tangga kita. Suka. Kalau lagi kerja ingat nak balik cepat-cepat main dengan anak. Malam penat letih pun tak apa. Asal boleh bergurau dengan anak. Tu seronoknya ada anak. Nabi kata begitu. Benarlah Allah Ta'ala sebut, harta benda ni satu bentuk uji, anak juga adalah satu bentuk ujian. Tu Nabi turun berasa nak peluk je, tak hanyut dengan anak tersebut. Kita ni kadang-kadang hanyut dengan sebab ada anak. Kita dulu kaki masjid, bila ada anak tak jadi kaki masjid dah. Sebab apa? Sayang nak tinggal anak di rumah. Padahal anak kecil lagi dia tak disunat muakkad untuk sembahyang berjemaah. Adapun kita yang dewasa ni disunat muakkadkan untuk sembahyang berjemaah. Tapi tak nak sembahyang berjemaah di masjid dah. Sebab apa? Sayang nak tinggal keluarga. Belum ada bini, molek-molek kaki jemaah masjid. Bila ada bini tak mari masjid. Belum ada motor, molek-molek jalan kaki mari masjid. Dah ada motor, tak kenal masjid dengan motor tu. Pergi kenal tempat lain dengan motor. Tu uji belaka tu. Benda yang nafsu setuju tak? Ya, nafsu setuju. Sebab boleh sihat tubuh badan, semua nafsu nak tu, selamat sejahtera semua yang ada yang kita milik pun nafsu setuju. Kekayaan harta benda semua tu kita setuju, dan kemegahan ataupun pangkat semua tu kita setuju. Baik. Macam tuan-tuan tengok selebriti, figure-figure kita ni kan. Tuan-tuan kalau perhati, kalau dulu asatizah ustazah kita ni kan. Dulu saya ingat zaman mula-mula dulu yang masyhur ialah Ustazah Masyitah. Mana Ustazah Masyitah sekarang? Tak ada dah. Naik pula yang baru Bahiyah, Ustazah Bahiyah. Sekarang mana Bahiyah? Tak ada dah. Lepas tu naik pula orang lain pula, naik orang lain. Sekarang ni siapa? Asma Harun, Ustazah Asma Harun. Dengan Dr. Nur Hafizah Musa. Nanti satu masa nanti boleh tadi tak ada lah orang ni. Tu kemegahan dia naik sementara, lepas tu turun, naik, lepas tu turun, gitu lah. Suka tak waktu naik, orang kenal, masyhur, kita pergi ke mana pun orang kenal. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Oh, suka lah. Nak beli, tak apalah Ustaz, ambil percuma lah. Lagi-lagi, tok guru gitu, lagi-lagi suka. Bukan kata jiwa dia begitu, tidak. Cuma nak beritahunya, ghalib nafsu ammarah kita mesti akan setuju dengan keadaan begitu. Sebab bila kita ada pangkat, kita akan mudah dapat duit. Dalam bab awal dulu dicerita dah. Dalam bab syarahut ta'am, dalam bab loba atas makan. Bila kita loba atas makan, nak suruh kita boleh dapat makan yang sedap, kita nak kena ada duit banyak. Bila nak kena ada duit banyak, paling tidak kita nak kena ada nama, baru kita boleh ada duit banyak. Kalau tak ada nama, siapa nak beri duit banyak pada kita? Maka semua tu termasuk, kalau kita tak pandai untuk handle dia jadi sifat mazmumah belaka. Tu syarahut ta'am boleh bawa kepada hubbul mal, cintakan kepada harta. Sebab apa? Nak makan ni, mikir nak makan ni, tapi syarah lah, bukannya makan biasa. Bila sampai ke tahap syarah, jadi celah lah pada syarah. Loba atas makan, makan tu biasa. Itu tabiat semula jadi manusia, Allah Ta'ala jadi memang perlu pada makan. Yang salahnya ialah bila syarah, bila ada loba atas makan, itu jadi salah. Ada pun makan tak ada masalah, memang tabiat kita makhluk mana-mana pun, hatta pokok nak pada makanan dia.
nak pada minuman dia, haiwan nak pada makanan dan minuman dia, kita manusia yang bekerja jadi khalifah pula Allah Ta'ala lantik, lagi-lagilah nak pada makan. Cuma bila jatuh kepada lobak, yang tu dicela oleh agama, dicela oleh syarak. Ayat Quran ada tu sebut tu, kulu washrabu, makan. Allah Ta'ala tak larang kita makan dan minumlah, kata Allah Ta'ala washrabu. Cuma Allah Ta'ala pesan belakang tu, wala tusrifu. Yang tu jadi celah tu. Bila kita berlebih-lebihan pada makan dan juga minum, Allah Ta'ala tak sukalah bila kita melampaui had yang sepatutnya. Baik, tu cerita dalam bab dulu, bab syarahut ta'am. Baik. Jadi contoh yang dia bagi tu, semua tu adalah benda-benda yang dipersetujui oleh keinginan hawa nafsu. Baik. Maka dia kata sangatlah hajatnya manusia kepada sabar. Bila benda ni banyak, keinginan ni banyak yang kita setuju, maka pada masa tu kita perlu kepada sabar. Kenapa kita perlu kepada sabar? Illah dia, kerana jika tiada ia manusia sabar, nescaya melampaui yakni melampaui batas syarak. Nescaya melampaui ia seorang manusia tu, dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginan hawa nafsu. Itu perlu pada sabar. Sebab benda tu benda yang dipersetujui oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita tak sabar, pasti kita akan melebihi had batas yang dibenarkan oleh agama. Ibarat sabar pada masa ni supaya break supaya break kereta. Bila kita sampai ke satu had laju yang tak dibenarkan, maka kita kena break. Tu fungsi break. Supaya kalau Baba dia bagi contoh supaya lembu. Sebab dia mengajar orang kampung, jadi dia bagi contoh lembu. Kalau tuan-tuan ni saya bagi contoh kereta lah, break kereta. Almarhum Tuan Guru bagi contoh dengan break kereta juga. Kalau Baba dia bagi contoh dengan lembu. Lembu kalau kita lepas dia tanpa tali, jawab dia akan melampaui batas. Dia tak kira kebun orang, kebun tuan dia makan belakang. Kebun tuan dia pun dia ranakkan, dia makan. Kebun orang pun dia makan. Sebab apa? Sebab dia jenis makhluk yang tak kenal. Hak mana hak tuan dia, hak mana hak orang lain. Dia bukan jenis belajar sekolah. Dia tak tahu, ni kawasan tanah tuan aku. Buatlah macam mana pun. Tak apa. Ni kawasan tanah orang lain. Maka jangan buat sesuka hati. Tak, lembu tak reti gitu. Bila kita lepas dia tanpa tali, dia akan pergi mana saja dia nak pergi. Dia hilang dengan apa? Dengan boleh jadi dengan keadaan tak ada tali tu dia boleh hilang. Tapi kalau dia ada tali, kita ikat dia di pokok katakanlah, dia akan pergi sepanjang tali tu je. Dia tak lagi jauh lebih daripada tali tu. Habis-habis terik tali tu. Tali itulah ibarat pada syariat. Yang Allah Ta'ala dah sebut hablum minallah tu, hablum minanas, wa'tasimu bihablillah tu. Yang Allah Ta'ala sebut berpeganglah oleh kamu dengan tali Allah. Apa makna tali Allah? Syariat tu lah. Hablum bihablillah tu, dengan tali Allah tu maknanya dengan syariat Allah. So ibaratnya tali yang kita ikat pada lembu, kita sambung di pokok, itu adalah syariat. Gilah mu nak pergi ke mana pun, jangan lebih daripada had ni. Nak ambil jawatan, kau nak pangkat, kau nak harta benda, kau nak apa, kau ambil lah. Tak ada masalah pun. Kadang-kadang pangkat kita ambil, kita jadikan sebagai pengaruh untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai jalan untuk orang tertarik dengan agama. Kan? Saya pernah nasihat budak-budak yang belajar dengan saya lah. Saya nasihat, awak semua ni mesti jadi orang kaya. Jadi orang kaya, jadi orang yang pakar kereta besar. Kemudian watak awak mesti bawa watak Islam. Orang akan tengok, hebat orang Islam, keluar daripada kereta besar berkopiah. Kopiah pula kalau boleh cop Islam. Contoh. Maknanya orang tengok, hebat orang Islam. Bukan meminta-minta je. Sebab tu saya sebut banyak kali. Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, dia pernah sebut dalam majlis-majlis dia. Dia kata, saya kalau dijemput ke istana dia tu,
saya tak akan pergi dengan kereta kecil. Sebab apa? Sebab kita bawa imej Islam. Kita pergi sebagai tuan guru. Orang yang ada markas, yang ada pondok, yang mengajar agama. Dia kata, kalau kita pergi dengan kereta kancil je, dia kata, ibarat kita ni nak pergi meminta-minta dengan orang kaya. So, imej kita ni imej peminta sedekah kita. Tak, kita bukan peminta sedekah. Kita ada goh. Izzah kita lebih tinggi daripada orang duniawi lagi. Izzah Islam yang ada pada kita ni lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak ada agama. Jadi dia kata kita akan pergi. Kadang-kadang dia pergi dengan kereta apa? Kereta Bentley. Pergi masuk istana. Sebab apa? Nak beritahu. Bukan nak beritahu. Aku ada harta banyak, tidak. Tapi nak tunjuk izzah Islam. Aku datang bukan nak meminta-minta. Kalau orang bagi, kita terima. Tapi datang kalau tak bagi, tak ada lah. Tak meminta. Tolonglah tuanku. Tak ada. Sebab tu, dia pernah sebut, berkenaan dengan yakin dia dengan rumah Allah ni, dia kata, binalah rumah Allah. Dan dia kata, buatlah program. Dia kata, Allah Ta'ala Tuhan punya rumah. Pandailah dia cari dana daripada mana. Kita kadang-kadang kedekut kan. Nak buat itu, nak buat ni, nak buat program tu, nak buat program ni. Bimbang, takut tak cukup bajet, tak cukup itu, tak cukup ni. Dia kata, rumah ni bukan kita milik. Rumah ni adalah Allah Ta'ala milik. Bila Allah Ta'ala milik, maka pandailah dia datangkan duit tu daripada mana. Daripada sumber mana dia nak bagi. Sebab ni rumah dia. Kalau dia tak perhidupkan, maknanya dia tak nak rumah dia tu hidup di atas muka bumi. Tu antara perkataan yang dia pernah sebut. Yakinnya dia bila buat kerja agama ni, Allah Ta'ala akan bagi. Saya nak sebut contohnya ialah, bila kita ada pangkat, kita tak ada brek, tak ada tali, ibarat kalau lembu tadi tak ada tali, maka pasti kita akan melampaui batas. Dengan ada duit tu kita jadi orang yang sombong. Dengan ada duit tu depan nanti dia cerita. Dengan ada pangkat tu kita jadi orang yang joli. Dengan ada pangkat tu, berapa ramai kita tengok depan mata kita duk lalu dalam surat khabar. Kita tengok kes hari ni disebabkan oleh pangkat kedudukan tu. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi kroni saja? Kenapa rakyat dibiar begini? Kenapa dan kenapa? Semua tu bila tak ada tali syariat, maka orang tu akan jauh. Tali syariat itulah ajar kita sabar. Tahap ni je mu boleh ambil. Tu tuan-tuan boleh tengok kan. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang tak menggunakan apa? Yang tak menggunakan lilin untuk urusan peribadi. Almarhum Tuan Guru tak menggunakan pen kerajaan untuk urusan peribadi dia. Ada lagi, ramai lagi orang hari ini yang sangat-sangat jaga benda-benda begitu. Benda peribadi untuk peribadi saja. Hak kerajaan, waktu kerajaan saja. Waktu pukul 8 hingga pukul 5 katakanlah dikira, waktu tu adalah waktu untuk kerajaan. So nak guna pen kerajaan pun gunalah, nak guna apa lagi? Elektrik kerajaan pun gunalah. Tapi bila dah habis waktu tu, maka tak guna dah hak kerajaan, guna hak peribadi. Tapi bila orang tak diikat dengan tali syariat, dia berasa tak ada apa. 5 sen dia tak ada, 5 sen. Bukan 5 sen, juta-juta. Bilion-bilion. Kita je duk main RM50, RM100 ni kita ya. Orang atas tak main RM50, RM100. Bukan ceramah parti politik ni dah tuan-tuan. Contoh. Tak ada sebut siapa-siapa pun, contoh. Tengok diri masing-masing. Kita bila tak ada tali syariat, bila ada pangkat, bila ada sihat tubuh badan, tak pergi masjid. Masuk apa? Bila dah kena penyakit gaut, dah kena sakit belakang, barulah nak mari masjid. Dulu waktu sihat segar bugang, tak mari masjid. Sebab syariat tak mengikat kita. Tapi bila syariat ikat kita, daripada muda lagi jinak dengan masjid. Tu yang istimewa tu Nabi sebut dalam hadis. 7 golongan duduk di bawah bayangan arasy Allah Ta'ala. 1 golongan, syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda Nabi kata. Sebab ghalib orang muda ni bukan masjid depan dia. Ghalib orang muda ni dia tak membesar dalam duduk buat taat pada Allah Ta'ala. Tabiat orang muda ni dia nak buat benda yang menyeronokkan dunia dia. Tu tabiat dia. Main basikal, main motor, ride sana, ride sini, gi makan situ, gi makan sini, joli situ, joli sini. Tu tabiat nafsu orang muda.
Tiba-tiba orang muda ni dia boleh kekang keinginan nafsu dia mari duduk tempat ibadat, mendengar, mengaji, buat ibadat itu ini dan sebagainya. Istimewa ni, puak ni Allah Ta'ala letak di bawah naungan arasy dia. Satu golongan khusus Allah Ta'ala sebut dalam hadis tersebut. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Satu golongan orang muda yang membesar dia dalam keadaan beribadat pada Allah Ta'ala. Tu bila ada tali, bila ada break gitu, kita ada kesihatan Allah Ta'ala bagi, tak ada penyakit apa-apa pada tubuh kita. Beringat tu nikmat depan nanti dicerita. Itu adalah pertaruhan benda yang Allah Ta'ala simpan di kita. Nanti Allah Ta'ala akan tanya balik sebab benda tu benda dia simpan di kita ya. Nanti depan dia sebut. Baik. Jadi ibaratnya seperti orang yang tiada brek kereta lah. Kalau kita contoh pada brek kereta gak, maknanya brek kereta tak ada. Jawab dia masuk habislah gaung-gaung semua. Bila kita tak ada brek, kita tak boleh kontrol kereta kita. Baik. Mana tadi? Kerana jika tiada ia manusia tu sabar, nescaya melampaui ia manusia tu, dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya. Tu tuan-tuan boleh tengoklah contoh Qarun, contoh Fir'aun. Sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap ana rabbukumul a'la. Sampai tahap tu, sampai tahap mengaku Tuhan. Sampai tahap Qarun mengatakan apa yang ada pada aku ni adalah daripada ilmu yang aku ada. Tu sandar pada diri dah. Maknanya kekayaan yang aku milik berkorong-korong ni. Kita panggil harta korun kan. Harta benda yang tersembunyi, yang tersimpan dalam tanah, kita panggil harta korun. Harta dia yang banyak tu, dia kata semuanya mari daripada ilmu yang aku ada. Tu sandar pada bijak diri sendiri dah. Tak nampak dah yang membijakkan dia tu adalah Allah Ta'ala. Tak nampak dah mun'im pemberi nikmat tu Allah Ta'ala. Luput Tuhan. Tu kebinasaan tu bahaya, jadi melampaui batas syarak. Baik. Maka dia kata, bila kita melampaui batas, berlebih-lebihan pada bersedak-sedak tu, mengikut keinginan hawa nafsu kita, maka jatuh ia seorang yang yang melampaui batas, yang bersedak-sedak, berlebih-lebihan tu, jatuh ia di dalam kebinasaan. Ulama sebut sekurang-kurang kebinasaan ialah tidak bersyukur pada Allah. Ni ada pada kita boleh hadis. Sekurang-kurang jatuh dalam nikmat, jatuh dalam benda yang dipersetujui oleh nafsu, ialah tidak bersyukur pada Allah. Tu Quran sebut tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kufur situ kufur nikmat. Siapa yang kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Tu Allah Ta'ala sebut tu, wa in ta'uddu, kalau kamu nak bilang nikmatallah, Allah Ta'ala tak guna ni'amallah dak. Orang mengaji lurah reti tu, kenapa dia guna ni'mah, dia tak guna ni'am. Ni'am ni jamak ataupun an'um jamak. Tapi Allah Ta'ala guna perkataan nikmah, nak beritahu kalau mu nak bilang satu nikmat aku, mu tak boleh bilang dah. Pas nikmat di tubuh kita ni banyak. Kalau kita ambil satu nikmat apa? Nyawa tu ada dalam tubuh kita ni, satu nikmat tu. Mu guna ke mana nyawa aku bagi padamu tu? Selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun aku bagi padamu. Ke mana mu guna nikmat nyawa yang aku bagi? Boleh hidup esok pejam malam ni, pejam mata, pagi esok boleh bangun lagi. Begitulah berikutnya dalam hidup kita. Puluh-puluh tahun dah hidup, nyawa aku bagi pada engkau. Mana mu guna nyawa tu? Tu satu nikmat. Siapa boleh buat nyawa? Tak ada siapa boleh buat nyawa. Tanyalah siapa pun. Saintis sepakar mana pun. Hak baru hantar teleskop yang fikir 25 tahun fikir nak buat tu. Baru hantar, tak sampai 29 hari lagi. Lepas 29 hari barulah berfungsi apa teleskop tersebut. Teleskop yang paling canggih nak pergi cerap galaksi di angkasa ni. Tanya dia, boleh tak cipta, saintis tu tanya dia, boleh tak cipta roh? Tak ada manusia boleh buat. Kita duduk sedap-sedap ni, roh ada dalam tubuh kita ni. Mana kita buat taat ataupun maksiat?
Syukur ke tak bersyukur dengan nikmat ni? Tu kata jatuh yang paling kurang. Paling kurang jatuh ialah kita tak bersyukur atas nikmat Allah. Apa syukur kena ganding dua. Depan nanti bab 5 nanti cerita bab syukur. Ringkasnya syukur mesti ganding dua. Satu dengan qaul, dengan lisan. Alhamdulillah dulu. Kemudian bila dah lisan kata alhamdulillah, maka tubuh badan kena junjung pula perintah Allah Ta'ala. Itu baru syukur. Tujuan tubuh tu dijadikan untuk apa? Telinga tu dijadikan untuk apa? Mata dijadikan untuk apa? Kaki tangan dijadikan untuk apa? Tu semua tu bila kita guna pada jalan yang Allah Ta'ala jadikan dia, tu nama dia syukur. Tapi kalau tak guna pada jalan Allah Ta'ala buat dia, maka nama dia kita tak bersyukur atas nikmat tu. Telinga duk dengar benda ikut suka kita, mata duk tengok ikut benda ikut suka kita, lidah duk bercakap benda macam-macam yang kita suka, bukan yang Allah Ta'ala suka. Semua sekali tu menunjukkan kita syukur ataupun tidak. Tu syukur. Nanti depan nanti dia cerita. Tu sekurang-kurang jatuh. Sekurang-kurang jatuh pada kebinasaan. Pertengahan kata ulama jatuh ialah tinggal ibadah. Duduk dalam nikmat kan, nikmat sihat tubuh badan, semayang dak, puasa dak. Masuk bulan Ramadan je, jom kita pergi duduk overseas. Kita orang kaya, sewa jet peribadi, pergi duduk luar negara, tak puasa. Sebab apa? Sihat tubuh badan, kita ada kemegahan, ada pangkat, kita ada kekayaan, ada harta benda. Maka guna dia ialah jadi orang yang tak beribadat pada Allah. Itu jatuh pada apa? Pada kebinasaan dipanggil. Dan kata ulama yang setinggi-tinggi ataupun seteruk-teruk jatuh pada kebinasaan ialah takabbur. Takabbur, tak kenal pencipta dah, tak kenal Tuhan dah. Saya sebut contoh macam Fir'aun tadi, ana rabbukumul a'la. Duduk dalam nikmat, nikmat makin datang dalam hidup kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Dia panggil istilahnya adalah istidraj. Istidraj ni ibarat dia umpan. Umpan. Bapak yang dibagi contoh, umpan ni supaya kita bagi umpan pada ayam. Kita nak sembelih ayam tu, kita tabur berah. Tabur berah jauh dulu, dia mari makan. Maka kita tabur makin dekat. Last sekali dekat dengan kita tangkaplah ayam tu. Berkioklah dianya, kita pun sembelih, mati. Begitulah ibarat istidraj ni. Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi dan bagi. Makin dibagi, makin kita kenal Tuhan kita. Makin dibagi, makin jauh dengan Tuhan. Makin dibagi, makin sombong kita. Makin dibagi, makin takabur kita. Masa tu kalau Allah Ta'ala tak selamatkan orang ni, maknanya mati dalam keadaan gitu. Na'udzubillah, minta jauhlah kita lalai ataupun alpa dalam keadaan kita diberi nikmat. Tak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kebinasaan yang paling teruk sekali jatuh manusia ni. Sebab tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia kata apa? Berhati-hati dengan nikmat sebagaimana kamu berhati-hati dengan maksiat. Beringat boleh nikmat pun. Nak benda ni dapat, nak benda tu dapat belaka kita nak. Nak berjaya, nak belajar sampai berjaya kita. Anak-anak kita berjaya juga. Apa saja yang kita nak capai, semua capai. Tu beringat dalam nikmat Allah Ta'ala bagi tu, kita makin dekat dengan dia ke makin jauh. Kalau kita makin dekat, alhamdulillah. Kalau kita makin jauh, dibimbangi nikmat itu berupa umpan. Supaya umpan tadi, silap hari bulan kita tak cepat perasan, tak jawab dia, semelih leher kita, mati. Tu mati dalam keadaan mengejut, kita tak sedar yang kita sedang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu saya nak Umar pesan, berhati-hati dengan nikmat sebagaimana kamu berhati-hati dengan maksiat, bimbang takut jatuh pada maksiat. Begitulah juga kena berhati-hati dalam kita memperolehi nikmat daripada Allah Ta'ala. Baik. Nak isyadah.
Jauh lagi dengan stesen ni. Rasa lama masuk. 10 minit ya. Dan sabar atas yang pertama ini. Ni sabar yang pertama ni bagi tahu, sabar dalam menghadapi sesuatu yang nafsu setuju. Gitu maksud dia. Sabar yang pertama ini lebih sukar. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, ni para sahabat pernah sebut, disudi akan kami. Disudi maknanya diuji. Disudi akan kami, yakni sahabat, dengan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Tu peringkat awal Islam kan. Peringkat awal Islam kami diuji dengan susah. Antaranya sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Ard. Khabbab, khaba alif ba. Khabbab bin Al-Ard. Alif lam alif ra ta maftuhah. Ta buka, ta perahu tu. Khabbab bin Al-Ard. Khabbab ni antara orang yang awal peluk Islam. Sebelum perjanjian Aqabah lagi dia memeluk Islam. Sebelum Nabi masuk ke Darul Arqam untuk bincang tentang dakwah lagi. Khabbab ni dah memeluk Islam. Ada ulama kata Khabbab ni orang yang ke-6 awal memeluk Islam. Cuma Khabbab ni dia adalah daripada kalangan golongan orang susah. Orang miskin. Dia adalah hamba kepada seorang perempuan. Jadi bila dia ni hamba kepada seorang perempuan, bila perempuan tu tahu dia memeluk Islam, maka antara bentuk seksaan yang Khabbab sendiri cerita lepas dah habis tempoh zaman susah tu, dah masuk zaman Islam memerintah dah, maka para sahabat bertanya pengalaman Khabbab sendiri cerita pengalaman dia diseksa. Antara bentuk penyiksaan yang Khabbab ni kena ialah dia dipakaikan baju besi. Diletak di tengah padang pasir. Dia kata peluh tak payah sebutlah dia kata. Bukan setakat tu, dinyalakan api atas tanah, dia letak Khabbab atas api tu. Khabbab kata masa tu api mati, dia kata padam api tu dengan sebab darah yang keluar daripada belakang aku dan lemak-lemak yang dibakar oleh api tu padam. Dia buka belakang, dia tunjuk pada sahabat, inilah kesan dia daripada aku diseksa dulu. Bukan setakat tu aku dicucuk di kepala dengan besi, aku dicucuk di punggung dengan besi dan sebagainya. Tapi sahabat kata diuji dengan susah boleh sabar. Berapa ramai tuan-tuan tengok dalam surat khabar, dalam berita, ramai sabar tuan-tuan dengan banjir ni. Senyum-senyum je, suka-suka je. Tuan-tuan tengok Abiyus, tuan-tuan kenal Abiyus? Tuan-tuan tak kenal, tuan-tuan kenal ulama je. Tuan-tuan kenal dia yang baru bina rumah 10% lagi nak siap. 10% lagi nak siap, mana nak duduk. Ada duit sikit dia buat sikit, ada 10,000 dia buat duduk sikit. Hari hujan tu dia cerita dia tengah pasang wallpaper. Masa tu hujan turun, air dah mula naik jambatan tu. Maka bila dia tengok air dah mula naik jambatan, maka dia suruh orang-orang yang buat kerja tu keluar dulu. Sebab apa? Cari tempat untuk selamatkan diri. Dia pada masa tu dia ada geng dengan ustaz juga tuan-tuan. Sebab tu dia jadi orang kuat, dia jadi orang yang tuan-tuan tengok redha, sabar. Sebab dia ada geng dengan ustaz-ustaz, dengan agamawan juga. Geng buat kebajikan NGO ni. Pada masa tu ustaz telefon dia cerita ringkas ceritanya gitulah. Dia pergi dengan ustaz tu, last kali masa dia duduk tengah bantu orang packing makanan nak bagi pada orang lain ni, orang bagi tahu pada rumah dia dah hilang hanyut air. Tapi tuan-tuan boleh tengok dia masuk dalam program dengan Nabi tu, dia boleh cerita dalam keadaan dia senyum dan ketawa. Orang lain selepas habis banjir, surut banjir, balik ke rumah membersihkan lumpur. Dia kata aku balik ke rumah nak bersih lumpur rumah aku dalam lumpur. Sambil-sambil dia gelak, tuan-tuan. Susah, ramai orang boleh redha. Ramai orang boleh sabar. Bila diuji dengan kesenangan, ni sahabat cerita. Ni pengalaman sahabat, pengalaman kita begitu juga. Susah, waktu demam, Allah dia sebut kan. Betul tak? Waktu duduk terlantar atas tilam, waktu sakit gigi pegang pipi, Allah ingat Tuhan. Waktu boleh makan nasi, Allahu Akbar. Tak ingat Tuhan.
Padahal malam tak makan nasi. Padahal malam dah buat dah satu perjanjian dengan diri sendiri. Malam aku tak nak makan nasi dah. Sebab apa? Boroi. Contoh macam saya tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ajak dengan menu sedap, saya makan. Tapi kalau menu biasa-biasa, saya tak makan. Contoh ni tuan-tuan. Dah buat perjanjian dengan diri ni, malam tak nak makan dah. Tapi kalau ada makanan sedap, orang bagi pula siakap 3 rasa, steam pula, jawab dia, tinggal lah perjanjian tersebut. Sebab tu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ghazali kata, sabar pada tak ada makanan, ramai orang boleh. Yang tak ada makanan, sehari 2 hari, tuan-tuan duduk terkurung, air orang nak masuk tak boleh bantu. Boleh sabar, tak ada masalah. Tapi bila dah makanan mari tu, waktu tu, tuan-tuan tengok, berapa ramai orang yang datang menyelamat kena maki. Waktu tu sorang-sorang, tak ada masalah, tuan-tuan. Sabar, makan apa yang ada. Ada Maggi, makan Maggi. Ada biskut, makan biskut. Tapi bila dah nampak makanan siapa, aku tak boleh lagi, itu ini dan sebagainya. Tu Imam Ghazali sebut lama dah. Imam Ghazali kata, waktu tak ada makanan, orang boleh sabar. Tapi bila waktu ada makanan yang banyak, orang tak boleh sabar. Tak percaya tuan-tuan, bawa anak pergi makan di hotel. Buffet. Kita tengok ada dessert, ada buah, ada nasi, ada lauk. Ambil belakang. Dia kata, kalau tak ambil belakang, mana boleh kita bayar mahal? Siapa suruh pergi makan? Makanlah bawah pokok tu, 50 sen, RM1, RM2, RM2, boleh dah kita makan kenyang dah itu. Tapi nak juga ke bawah situ. Lepas tu mula syarah utta'an. Dia bawa kepada lobo lah atas makan. Sebab jiwa kita tak boleh sabar. Benda tu nafsu nak. Ada pun benda tak ada makanan, macam mana? Baik aku sabar. Tu dia panggil gitu. Baik aku sabar. Tu maknanya dia tahan diri dia daripada keluar perkataan-perkataan yang tak baik dan sebagainya saat dia susah. Tu ramai kata sahabat orang boleh sabar. Dan disudi kami dengan percubaan kesenangan. Diuji dengan kesenangan pada masa bila ni? Bermula, kata ulama, bermula pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab ni zaman pembukaan negara-negara Islam. Pada masa ni kata ulama sirah, 2/3 dunia milik orang Islam. Pada masa ni mewah Islam. Ni saya sebut dalam contoh yang lepas, dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain ni zaman Rasulullah lagi. Dalam perang Hunain cuma jumlah tentera dah ramai dah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum, pada masa tu kagum dah. Jumlah kita dah ramai ni, kelengkapan kita pun dah cukup ni. Maka dalam keadaan senang tu kadang-kadang kita terlupa dah nak ingat pada Allah Taala. Waktu susah dia dah dengan Allah. Ya Allah, aku tak ada duit ni, buka sekolah ni, anak nak sekolah, nak pakai baju sekolah, nak itu, nak ini dan sebagainya. Duk minta semayang hajat, pas semayang hajat, minta. Macam anak kita dekat-dekat nak pergi esok, semayang hajat tiap-tiap malam. Sebab apa? Nak pergi esok. Cuba lepas SPM nanti. Tak ada dah semayang hajat tu. Gitu perangai kita. Bila duduk dengan nikmat, lupa pada Allah Ta'ala. Bila tak ada nikmat, tu kita lebih ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat kata, kami dulu pun begitu juga, disudi kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Baik. Bermula makna sabar padanya pada barang setuju tu. Akan datang pula kok. Jual ubat gini dia kena berhenti. Tanya orang tengah dengar. Bermula makna sabar padanya, yakni pada barang yang setuju dengan nafsu tu, bahawa tiada cenderung ia, yakni cenderung hati kepadanya. Ini dia bagi ubat ni. Ubat supaya apa? Supaya kita tak terlalai dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, ataupun dengan benda yang dipersetujui oleh hawa nafsu kita. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.